Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, Alhamdulillah, dalam siri video saya menjelaskan buku saya, Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita sekarang masuk kepada bacaan zikir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat sunat witir. Alang-alang sebut tentang solat sunat witir ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan tentang solat sunat witir. Moga-moga ia menjadi motivasi kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua agar kita lazim melaksanakan solat witir ini sepanjang tahun. Kenapa sedemikian? Okey, kerana sebahagian, bukan semua, sebahagian orang, mereka hanya melaksanakan solat witir ini dalam bulan Ramadan. Atau mereka menyangka solat sunat witir ini hanya dalam bulan Ramadan. Padahal solat sunat witir ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan sepanjang tahun tanpa terhad kepada bulan Ramadan sahaja. Baik, kita mulakan dengan membaca hadis-hadis tentang keutamaan solat witir ini ya. Sebelum ini ketika menerangkan tentang solat duha, kita telah pun membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Pertama, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan ya, minimum 3 hari setiap bulan. Melaksanakan solat duha 2 rakaat, okey, minimum 2 rakaat, dan melaksanakan solat witir sebelum aku tidur ya, solat witir. Baik, itu hadis pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi. Dan ini adalah lafaz At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lainnya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, witir bukanlah keharusan, bukanlah kewajipan seperti solat wajib kalian. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya, okey? Walakin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi adalah kebiasaan, ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda bersabda, sesungguhnya Allah adalah witir, mencintai witir, maka lakukanlah solat witir wahai ahlul Quran. Okey, witir ni maksudnya ganjil, dan satu adalah ganjil, itulah maksudnya sesungguhnya Allah adalah witir, mencintai witir, maka lakukanlah solat witir wahai ahli Quran. Walaupun disebut ahli Quran di sini, meskipun kita ni mungkin tak biasa membaca Al-Quran selalu, tetapi ayuh kita lazimkan diri untuk solat witir. Kalau ada yang tak lazim baca Al-Quran pun, ayuh kita melazimkan diri membaca Al-Quran. Baik, itu hadis yang kedua, darjatnya sahih li ghairihi. Hadis yang ketiga, riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain, daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bimbang tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di awalnya, yang ini sebelum tidur. Dan sesiapa yang yakin akan bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di akhirnya. Kerana solat di akhir malam disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, dan itu adalah lebih utama. Okey, jadi yang dimasukkan dengan akhir malam di sini ialah baki 1/3 malam, yakni waktu yang terbaik untuk kita bangun dan qiyamulai, solat tahajud dan sebagainya ya. Jadi itu 3 hadis tentang keutamaan solat witir. Baik, tentang solat witir ini, hukum dia ada 3 pandangan. Pandangan jumhur, pandangan majoriti ialah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Pun begitu, ada pandangan lain yang minoriti, yang ini ada yang berkata ia adalah wajib, dan ada yang berkata ia wajib bagi yang lazim melaksanakannya. Tak apa, yang dua tu adalah pandangan minoriti. Pandangan majoriti adalah ia sunat, bukan sekadar sunat biasa-biasa, tetapi sunat yang sangat dituntut. Baik, bilakah waktu melaksanakan solat witir? Waktu melaksanakan solat witir ialah selepas solat isyak
sehingga sebelum masuknya waktu subuh. Dalam sebahagian rujukan disebut bahawa daripada masuknya waktu isyak sehingga masuknya waktu subuh. Tetapi yang itu mungkin boleh menimbulkan kekeliruan sehingga ada orang isyak sekarang 8.30 dia sembahyang witir. Kau dah sembahyang isyak ke belum? Oh belum, tapi aku witir dulu. Sebab witir dah boleh sembahyang bila masuknya waktu isyak. Okey. Jadi yang lebih tepat ialah selepas solat isyak sehingga sebelum masuknya waktu subuh. Sebab solat witir ni termasuk dalam solat-solat malam, solat-solat sunat malam, qiyamul yang dilaksanakan selepas solat isyak, selepas solat fardu isyak. Okey. Tentang rakaatnya pula ya. Rakaatnya yang paling minimum 1, paling maksimum ialah 9. Kerana inilah yang dicontohi, yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang solat witir 1 rakaat saja, ada pandangan khasnya dari kalangan mazhab Maliki yang berkata tidak boleh. Ia mesti didahului dengan 2 rakaat terlebih dahulu. Sebab solat malam ini sebagai mana hadis dalam Sahih Muslim, apabila ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ceritakan kepada aku tentang solat malam, maka baginda menjawab, solat malam itu ialah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan apabila kamu bimbang sudah hampirnya akan masuk waktu fajar, maka tutupilah ia dengan 1 rakaat witir. Jadi minimum kena ada 2 rakaat terlebih dahulu, barulah witir 1 rakaat. Itu satu pandangan. Pandangan yang lain, pandangan majoriti ialah boleh melaksanakan witir 1 rakaat saja, cuma ia bukanlah yang sesuatu yang utama. Yang lebih utama ialah 2 rakaat terlebih dahulu, baru 1 rakaat. 2 rakaat itu boleh jadi solat tahajud sebagai misalnya, ataupun witir 3 rakaat. Witir 1 rakaat sahaja boleh, tetapi tidak afdal ataupun kurang afdal ya. Okey, itu yang 1 rakaat. Tentang witir 3 rakaat, ada 2 contoh daripada Rasulullah SAW. Yang pertama ialah 2 rakaat, baca tasyahud, kemudian beri salam. Bangun semula, 1 lagi rakaat, baca tasyahud dan beri salam ya. Ini yang lazim kita amalkan di Malaysia. Ada cara yang kedua, yakni dilaksanakan 3 rakaat, 1 tasyahud, 1 salam saja. Okey, 3 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua. Bila rakaat kedua tu tak ada tasyahud awal, tidak ada tasyahud awal, rakaat ketiga baru ada tasyahud akhir dan beri salam. Okey, jadi saya ulangi, untuk solat witir yang 3 rakaat, ada 2 cara melaksanakannya kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Cara pertama yang lazim diamalkan di Malaysia ialah 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian 1 rakaat. 2 rakaat, baca tasyahud, bagi salam. Kemudian rakaat ketiga, baca tasyahud, bagi salam. Ada cara kedua, yang ini 3 rakaat terus. 3 rakaat terus, dan bila 3 rakaat, dalam rakaat kedua tidak ada bacaan tasyahud awal. Yang ada adalah bacaan tasyahud sehingga akhir pada rakaat ketiga, dan kemudian terus memberi salam. Cara ataupun bilangan rakaat yang lain ialah 5 rakaat. Bagi 5 rakaat ini pun 5 rakaat terus. 5 rakaat terus. Bila rakaat keempat ke ketiga ke tidak ada tasyahud awal. Rakaat kelima. Rakaat kelima baru baca tasyahud dan beri salam. Demikian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila nak laksanakan solat witir 7 atau 9 rakaat. Ni lain sikit. Okay, 7 atau 9 rakaat memang direct. Okey, memang terus 7 rakaat, memang terus 9 rakaat. Perbezaannya ialah kalau solat witir 7 rakaat, pada rakaat ke-6. Pada rakaat ke-6 ada bacaan tasyahud awal. Rakaat ke-7 ada bacaan tasyahud akhir dan beri salam. Untuk seluruh 7 rakaat tu bagi salam hanya sekali lah, rakaat ke-7. Yang ke kanan dan ke kiri kan. Okey, dia bukan 2-2-2-2-2-2. Okey, dia direct 7. Pada rakaat ke-6 ada bacaan tasyahud awal. Pada rakaat ke-7 bacaan tasyahud akhir, kemudian memberi salam ke kanan dan ke kiri. Bagi yang nak melaksanakan solat witir 9 rakaat, okey, direct 9 rakaat. Dia bukan 2-2-2 ya. Direct 9 rakaat. Rakaat ke-8 duduk baca tasyahud awal, rakaat ke-9 duduk baca tasyahud akhir dan kemudian memberi salam.
Okey. Sedikit mengelirukan ya. Tak apa, kita sudah biasa dengan witir 3 rakaat. Kita lazimkan diri dengan witir 3 rakaat saja ya. Dan ada 2 cara melaksanakannya. 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, atau direct 3 rakaat, tak ada tasyahud awal, yang ada hanya tasyahud akhir dan terus memberi salam. Yang 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat tu nak saya ulang ke? Tak payahlah kan, sebab jarang-jarang buat kan. Saya tak nak mengelirukan, kita nak memudahkan, tak mahu mengelirukan. Baik, itu tentang rakaat solat witir dan cara melaksanakannya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lafaz niat. Sebelum ni bila saya terangkan tentang kaifiat solat duha, ada yang tanya kepada saya lafaz niat solat duha tu macam mana. Jadi sekarang pun saya nak cerita lafaz niat solat witir macam mana. Okey. Kalau tanya saya, sebab saya cerita berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tak nak saya nak kena katalah tak ada lafaz niat. Asalkan anda tahu apa solat yang anda hendak laksanakan, itu cukup bagus. Anda tahu anda nak solat duha 2 rakaat, itu sudah cukup bagus. Anda tahu anda nak solat witir 3 rakaat, 2 dengan 1 atau direct 3, itulah niat anda. Tak perlu anda nak sebut. Tak perlu anda nak sebut. Tak perlu anda nak memberitahu diri anda sebab anda tahu apa yang anda akan buat. Tak perlu nak beritahu kepada Allah SWT sebab Allah mengetahui apa yang ibadah yang akan anda lakukan. Dalam kotak description saya ada berikan link tentang amalan membaca lafaz niat ini. Dan sila tonton ya. Sebab lafaz niat tu ada saya kupas panjang lebar dalam video tersebut. Sila tonton ya. Dan yang lagi penting, ya Allah ambil kira ialah apa dalam hati kita dan bukan yang apa yang di lisan. Lisan mungkin sebut, sengaja aku solat witir 3 rakaat kerana Allah. Tapi dalam hati aku nak menunjuk, mak mertua datang, aku nak tunjuklah aku ni menantu yang baik. Allah ambil kira dalam hati, bukan dalam lisan. Okey, baik. Itu tentang lafaz niat. Okey, ada tak apa-apa bacaan surah tertentu? Okey, yang ada memang ada riwayat bila Rasulullah SAW solat witir 3 rakaat tersebut. Rakaat pertama baginda membaca surah Al-A'la. Surah Al-A'la, surah yang ke-87. Rakaat kedua surah Al-Kafirun. Rakaat ketiga surah Al-Ikhlas. Kalau nak ikut boleh. Kalau tak hafal, nak baca mana-mana surah lain pun boleh. Okey, pun boleh juga. Kemudian kita masuk kepada doa kunut dalam witir kan. Kita di Malaysia lazimnya bukan semua orang lah. Sebahagian orang witirnya hanya dalam bulan Ramadan dan kunut witir tu pula hanya 15 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Tak mengapa, memang ada pandangan sedemikian, tetapi ada pandangan lain bahawa doa kunut dalam witir adalah sesuatu yang dianjurkan sepanjang tahun tanpa terhad kepada 15 malam terakhir bulan Ramadan sahaja. Dalam topik ini juga saya ada video khas tentangnya. Link saya bagi dalam kotak description. Tak mau cerita banyak-banyak kat sini. Kan jadi panjang sangat pula jadi. Dan jadi ulangan-ulangan pula ya. Jadi tentang doa kunut dalam witir ni, saya ada video khas tentangnya. Sila tonton. Baik. Kemudian persoalan tentang solat witir ini ialah Nabi SAW ada berpesan, jadikanlah solat terakhir kamu di malam hari itu solat witir. Kemudian timbul soalan, katakanlah saya solat witir pada awal malam sebelum tidur, macam hadis tadi tu kan yang kita baca tu tentang keutamaan solat witir. Yakin macam tak bangun nanti pukul 4 pagi. So sebelum tidur tu pukul 10 dah solat witir. Tengok-tengok pukul 5 pagi jaga. Fresh saja, segar saja kan. Wish, nak solat malam ni, nak solat lagi, boleh ke tidak? Dalam isu ini pun saya ada video khas tentangnya, link dalam kotak description. Okey. Seterusnya, bagi orang ini sesuatu yang mungkin baru kepada para penonton rahimahullah. Maaf, para penonton yang dirahmati Allah. Okey, bagi orang yang lazim solat witir atau berazam untuk bangun solat witir tetapi dia tertidur atau terlupa, dianjurkan untuk dia qada solat witir tersebut apabila dia teringat ataupun apabila dia terjaga di pagi harinya. Okey, apakah dalil? Dalilnya hadis riwayat Imam Tirmizi
Yang tadi-tadi tu saya tak baca hadisnya, tak baca dalil sebab ia sesuatu yang saya rasa lazim tahu atau mudah nak cari maklumat tentangnya, mudah nak cari dalil tentangnya. Tentang qada solat witir ni mungkin ramai tak tahu, jadi saya bacakan dalilnya. Baik, tentang qada solat witir ni, riwayat hadisnya dalam Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 427, atau penomboran lain hadis nombor 465 dengan darjah yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Okey, dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli iza zakara wa iza staiqaza. Sesiapa yang tertidur daripada solat witir atau terlupa, maka hendaklah dia solat apabila teringat atau apabila terbangun ataupun apabila sudah terjaga pada esok paginya. Okey, jadi ini dalil tentang orang yang dia memang berazam nak solat witir, dia memang lazim melaksanakan solat witir tetapi dia tertidur ataupun dia terlupa, okey, maka baginya dianjurkan untuk mengqada solat witir tersebut bila dia jaga. Katakan dia jaga untuk solat subuh, dah solat subuh apa semua tu, aku patutnya solat witir tertidur kan, ataupun dia terlupa ke apa, dianjurkan untuk dia qada. Kemudian apabila qada solat witir, ia tidak lagi dilaksanakan dalam bilangan rakaat yang ganjil, tetapi dilaksanakan dengan bilangan rakaat yang genap tambah satu rakaat. Okey, pelik kan? Baik, kita rujuk dalilnya daripada Sahih Muslim, hadis nombor 1234, atau penomboran lain hadis nombor 746 ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza fatathu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintain asyarata raka'atin. Bahawasanya Rasulullah SAW apabila terlepas ataupun tak buat solat daripada solat malamnya kerana sakit atau sesuatu yang lain, maka baginda akan solat minan nahari pada siang harinya 12 rakaat. Okay, 12 rakaat. Sebab Rasulullah SAW lazimnya solat malam 11 rakaat. Lazimnya 11 rakaat. Tapi bila baginda terlepas, baik kerana sakit ataupun apa-apa sebab lainnya, baginda akan qada pada siang hari, tetapi bukan lagi 11 rakaat, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang genap, iaitu 12 rakaat. Sebab yang ganjil witir hanya malam. Bila sudah pagi, bila sudah siang, tak ada lagi yang ganjil, ianya adalah genap. Jadi kalau kita lazim atau berazam hendak solat witir 3 rakaat, tetapi tertidur ataupun terlupa, maka kita qada jadi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kita berazam untuk solat witir 5 rakaat, tetapi tertidur, terlupa, dah pukul 10 pagi baru teringat, okey, boleh qada dan kita laksanakannya 6 rakaat ya. Jadi kita genapkan apa yang ganjil. 6 rakaat tu pula ialah 2-2-2. Okey, 2-2-2. Jadi ini tentang qada solat malam. Okey, qada solat malam, dan termasuk dalamnya ialah solat witir itu sendiri. Jadi bagi sesiapa yang memang lazim solat tahajud, lazim solat witir, lalu pada satu malam tu dia letih sangat ke, dia sakit ke, lupa pasang alarm ke, tak terjaga ke apa ke, dianjurkan untuk dia qada. Tapi hukum qada tu pun sunat lah, bukanlah wajib ya. Sunat sahaja. Okey, seterusnya ialah bila solat witir, Rasulullah SAW ada satu doa yang khas baginda bacakan untuk solat witir ya. Hadisnya riwayat Imam An-Nasai, hadis nombor 1727, atau penomboran lain hadis nombor 1747 dengan darjah yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhiri witrihi. Okey, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di akhir solat witir. Maksudnya bila? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berdoa bukan di luar solat tetapi dalam solat. Di sini maknanya apa? Tasyahud akhir tasyahud akhir, selesai tasyahud akhir sebelum memberi salam.
selesai tasyahud akhir sebelum memberi salam. Apakah doa tersebut? Okey, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan keredaan Engkau daripada kemurkaan Engkau, dengan kemaafan Engkau daripada hukuman Engkau, dan aku berlindung dengan Engkau daripada Engkau. Maksudnya sini, aku berlindung dengan Engkau daripada kemurkaan daripada azab Engkau. La uhsi sana'an alaika. Tidaklah aku dapat menghitung pujian ke atas Engkau. Anta kama asnaita ala nafsika. Engkau sebagaimana yang Engkau memuji ke atas diri Engkau sendiri. Ini yang lazim dibaca oleh Nabi SAW. Doa ini bukan saja dibaca oleh Rasulullah SAW di akhir solat witir, tetapi dalam solat-solat tahajud baginda juga membacanya, cuma baginda baca ketika sujud. Ketika sujud, ya. Sebagai contoh, kalau kita rujuk hadis Sahih Muslim nombor 751 atau penomboran lain hadis nombor 486 yang Aisyah menerangkan bahawa ketika malam tidur beliau terjaga, cari-cari Rasulullah tak ada. Cari-cari jumpa kaki baginda yang sedang tegak, dan baginda ketika itu sedang sujud. Solat malam kan sedang sujud, dan Aisyah dapat dengar dalam sujud itu baginda SAW membaca doa ini. Jadi doa ini boleh dibaca ketika kita solat tahajud dalam sujud, dan juga witir rakaat akhir sebelum memberi salam. Okey, ini doa. Dan sekarang barulah kita masuk tentang bacaan zikir. Bacaan zikir selepas solat witir. Ini sebagaimana dalam buku saya, hadis riwayat Imam An-Nasa'i nombor 1713, atau penomboran lain hadis nombor 1732 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, maka apabila Rasulullah SAW selesai daripada solat witir, baginda mengucapkan, Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Bermaksud Maha Suci Allah, Al-Malik Al-Quddus. Okey. Dan dalam riwayat ini diterangkan bahawa baginda ucapkan 3 kali, dan pada bacaan ketiga baginda mengangkat suaranya ataupun memanjangkan suaranya. Kalau biasa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, tapi yang ketiga tu Subhanal Malikil Quddus. Dia tinggikan suara dan panjangkan sedikit. Okey. Demikian begitu detail para sahabat meriwayatkan sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus. Yang ketiga tu panjang sikit dan tinggikan suara, Subhana Malikil Quddus. Okey, jadi ini ada terangkan dalam buku. Kemudian ada dalam sebahagian riwayat ada tambahan Rabbul Malaikatu Waruh. Rabbul Malaikatu Waruh. Jadi tambahan ini walaupun masyhur di Malaysia, saya setakat kajian saya tidak menemui para ahli hadis yang mensahihkannya atau mendaifkannya. Okey, jadi sebab yang masyhur tu yang tadi tu Subhanal Malikil Quddus, yang tambahan tu Rabbul Malaikatu Waruh. Okey, Rabbul Malaikati Waruh. Okey, tidak saya temui setakat ni apakah ia sahih ataupun tidak. Jadi saya tangguhkanlah, saya tak komen, dan saya sendiri tidak membacanya sebab kita nak baca yang sahih sajalah. Okey, alright. Jadi tentang bid'ah yang berkaitan dengan zikir selepas solat witir ni, sebagaimana dalam buku saya ini, bacaan zikir selepas solat witir ni telah ditarik dan dimasukkan menjadi salah satu bacaan zikir di antara solat-solat tarawih. Ketahuilah bahawa Rasulullah SAW telah melaksanakan solat tarawih atau qiyam Ramadan secara berjamaah di masjid dan berseorangan di rumah. Pada beberapa malam secara berjamaah di masjid, selebihnya, kebanyakan daripadanya berseorangan di rumah. Dalam kedua-dua suasana, para makmum di masjid
Dan isteri-isteri baginda di rumah tidak meriwayatkan bahawa baginda ada membaca apa-apa zikir di antara solat-solat tarawih tersebut. Tindakan baginda yang tidak membacanya, meskipun dorongan untuk membacanya ada, kan? Sebab surah An-Nisa ayat 103 kan, dianjurkan kita berzikir, menunjukkan bahawa yang sunnah adalah tidak membaca apa-apa zikir secara khusus di antara solat-solat tarawih. Melazimi zikir-zikir yang khusus di antara solat-solat tarawih pada setiap malam adalah satu bid'ah. Tentang perkara ini saya telah pun ada beberapa video tentangnya, maka tak perlulah saya ulas panjang lebar di sini ya. Jadi ini secara ringkas tentang solat witir. Kebanyakannya secara ringkas kecuali anak qada tadi. Yang qada tu saya explain panjang sikit dengan dalil-dalilnya, sebab mungkin sebahagian kita tidak biasa tentangnya ya. Sebahagian lagi saya telah buat video tentangnya, seperti kunut dalam solat witir, doa kunut dalam solat witir, dan juga bolehkah solat sunat selepas witir. Jadi saya bagi link saja, tak perlu saya ulang di sini, bimbang video jadi panjang sangat pula. Dan kemudiannya ada doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ayuh kita melazimi doa tersebut juga. Tadi saya telah paparkan doa itu, sila tangkap layar dan boleh hafal. Dan kemudiannya zikir selepas solat witir sebagaimana dalam buku saya ini. Baik, sampai sini saja dahulu. Kita jumpa lagi insya-Allah sambungannya penjelasan terhadap buku saya ini. Kita masuk ke bahagian D. Bahagian D, cara zikir selepas solat pula, insya-Allah. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.